tadabbur untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang pertama, tulis pelajar. Faedah yang pertama, ayat 40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari memutuskan hukum untuk memberi balasan pada hari yang dijanjikan itu. Ayat ini para pelajar tulis perisytiharan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa manusia seluruhnya tak akan lepas daripada hari perbicaraan. Yaumul fasli, pada hari perbicaraan semua kita akan melalui hari yang tersebut. Tak usah sembunyi atas dunia ni. Sembunyi itu sembunyi ni, kita curi barang orang kita sembunyi boleh, buat maksiat sembunyi boleh. Tapi pada hari akhirat, yaumatu belas sarair, hari didah segala rahsia, maka jadilah yaumul fasli, hari perbicaraan untuk diputuskan segala hukuman. Jadi ayat ni Tuhan kata ajma'in, tak ada kecuali. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semua akan datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ingatlah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita insaf, kita koreksi diri, muhasabatun nafsi, bahawa kita tidak akan terlepas daripada perbicaraan ini. Allahu Akbar. Sebab itulah doa kitanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Dalam kitab perisai kita ada doa, kita belajar. Di antara doa yang diajar, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah, buatlah kira-kira amalanku hari kiamat dengan kira-kira yang sangat simple, lalu je. Doa yang paling tinggi lagi, minta dengan Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu tinggi darjat. Tapi kita kena minta semualah. Kita minta tak dapat yang lepas semua, kita minta yang ringan. Sebab mana-mana orang yang dikira, maka dia akan kena macam azab. Man nuqishal hisab uzib, dalam hadis Nabi kata, siapa yang dibuka fail kira-kira, dia sudah rasa azab. Macam kita ni lah. Kita ni, kita berjalan travel contohnya, sampai di airport, beg kita berah bungkus ya, ikat dengan tali, tiba-tiba kasta kata buka beg, Allah, lembek tekok rasa. Orang lain lalu ke lain hijau, kita kata buka pula satu-satu, dia cek dengan anjing lagi mari, nak terkencing je. Itu Nabi kata man nuqishal hisab uzib, siapa dia dibuka fail perbicaraan, itu sudah dikira azab. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ayat 41, yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Kita main bahasa sikit sini. Pada hari seorang kerabat, kawan karib, anak beranak tidak dapat memberi sebarang pertolongan syai'a. Syai'a ni sikit pun tak boleh. Belajar bahasa sikit. Pelajar-pelajar celek mata, buka telinga, pen berjalan. Ayat ini dia panggil nakirah. Maulan tu nakirah fi siyaqin nafi. Yauma la yughni, tidak, maknanya dia panggil nafi, menafikan hari itu pertolongan. Maka dia memberi makna umum. Nakirah fi siyaqin nafi li ifadatil umum. Maknanya tak ada siapa kecuali pada peringkat permulaan itu, anak beranak, kaum kerabat, semua sekali tak dapat memberi pertolongan. Telanjang bogel masa tu, pakai baju pun tak ada, seluar pun tak ada, selipar pun tak ada. Main-main. Yang laki-laki berkuluk balik, tak sunat. Nak kata apa? Kemudian yang kedua, syai'an. Tangkir, nakirah juga syai'an. La yughni maulan an maulan syai'a.
Syai'a ni litaqlil, menunjukkan sedikit. Sikit pun tak boleh. Tak ada pertolongan walaupun sedikit. Ini dia panggil bahasa kita mengaji balaghah. Litaqlil wa huwal ghalibu fi tankiri lafzi syai'. Biasanya perkataan syai' digunakan nakirah supaya umum walaupun sedikit. Mana ai ighna'in kana fil qillah, sikit pun tak boleh tolong, nak banyak lagi tak dapat. Allahu akbar. Jangan duduk main berasa sedap hati. Tak apa, saya tak ibadat banyak pun. Tak. Cik abang saya ustaz. Ustaz selebriti pula tu. Sedap hati dia. Lah. Suami saya pak imam. Suami saya tuan guru contohnya. Jangan sedap hati. Masing-masing jaga diri. Dalam istilah musim Covid dia panggil kita jaga kita. Maknanya kita jaga amalan kita masing-masing. Jangan nak bergantung sangat dengan orang. Lepas pada tu adalah faedah pergantungan tu ada. InsyaAllah. Bukan tak ada langsung, tapi di awal perjalanan hidup, keluar daripada bakit daripada kubur, nafsi-nafsi. Abang haji, adik haji, tak ada. Tak ada siapa nak tanya khabar. Tak ada. Allahu akbar. Kemudian kita pergi pada faedah yang ketiga. Inna syajarataz zakum. Syajarataz zakum, pokok zakum. Kita kena tengok ayat ini setelah Allah Ta'ala sebut belum pada ni ayat orang-orang yang baik-baik, orang yang mulia. Orang yang mulia, Allah Ta'ala sebut di sini orang yang jahat, zakum semua sekali, kemudian akan diikuti dengan orang yang marhum. Ayat yang kita nak baca esok, innal muttaqina fi maqamin amin. Jadi kata di para ulama, dia panggil ayat tu, dia panggil muqabalah. Disebutnya zakum, disebutnya fi jannatin wa uyun. Ada kumpulan lain pula duduk dalam syurga dengan mata-mata airnya, dengan nikmat-nikmatnya, dengan pakaian. Itu dia dalam bahasa Arab dipanggil muqabalah. Muqabalah makna biasanya uslubul Quran dia akan mari dua cara. Cara yang pertama iaitulah dipanggil muqabalah. Sebut yang buruk dulu, kemudian dia sebut yang baik. Ataupun na'udzubillah, sebut yang sebut yang jahat kemudian yang baik, ataupun sebaliknya. Sebut yang baik dulu, innal muttaqin innal mujrimin. Mana dalam Al-Quran ini nak mengajar kepada kita tentang uslub muqabalah, maknanya ayat berlawan. Satu. Yang kedua, apa faedahnya sebut pokok zakum yang sangat menakut macam kepala syaitan ini? Allah Ta'ala nak gambarkan ihtimam bil i'lam, pentingnya media memberi maklumat yang jelas. Tulis itu. Pentingnya maklumat yang jelas. Apa dia maklumat yang jelas? Syurga ni sifat dia, neraka ini sifat dia. Mau pilih. Macam kita hari ni juga, kita nak pergi Mekah. Ni musa orang pergi haji belakang ni. Allahumma rzuqna hajja ila baitikal haram. Ya Allah, rezekikan kami semua dapat mengerjakan haji ke rumahmu, ya rabbal alamin. Kata amin belaka. Ya Allah, dapat kita pergi haji, pergi umrah, jadi tetamu Allah, tetamu duyufur rahman, ya rabbal alamin. Bila kita nak pergi package, dia ada package, kena jelas. Package ni harga dia sekian, tempat tinggal dia di mana, apa perkhidmatan yang dia beri, bah buruk ke baru. Kita pilih. Oh, aku ada kemampuan, aku nak ni. Yang ni yang dipanggil muassasah. Harga pemurah, 12,000 lebih je bayar. Hak lain ditanggung oleh kerajaan. Kita pilih. Jadi kita macam ni. Pentingnya beri maklumat yang jelas dalam semua perkara. Dalam ayat, dalam kehidupan kita ni Allah beri jalan yang baik, dengan balasan syurganya, dengan nikmatnya, dengan segala persiapannya, dan balasan yang buruk dengan nerakanya, dengan zakumnya, dengan ghaliyil hamimnya, dengan macam-macam. Pilihlah. Dalam surah pagi Jumaat, inna hadainahu sabil,
imma syakiran, jadi orang beriman, wa imma kamu pilih sendiri. Aku bagi kamu akal, bagi kamu otak, bagi kamu hujah-hujah yang sudah nyata, kamu pilihlah sendiri. Kita mengatakan itulah pilihan kita. Salah pilih, kita yang merana. Ayat yang seterusnya Allah gambarkan 45, kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Kal muhli, macam benda macam minyak panas, cecair timah, tembaga emas yang panas, macam mana tu. Dan hitam dia punya warna dia. Dia kaghalyil hamim, hitam macam minyak tar tu. Jadi ulama mengata di sini bahawa gambaran buruk itu begitu jelas dibuat supaya kita lebih rasa ketakutan itu. Itu dipanggil gambaran yang sangat jelas yang Allah Ta'ala gambarkan kepada azab yang diberi kepada ahli neraka, na'uzubillah. Syubbiha ta'amu syajara birdurdi. Allah Ta'ala buat bandingan pokok zakum, air panah dia tu seperti minyak tar yang hitam di atas dunia ni, supaya apabila kita tengok, kita terasa. Tengok, rasa. Kita kena jelaslah kepada para jemaah sekalian, pentingnya juga ilmu meletakkan gambaran yang jelas tu, itu penting. Kita jangan mudah-mudah jangan kata tak penting ni. Kalau tidak payah. Ini dipanggil uslub. Kita sekarang ni kita nak ceramah pun kita ada slide, ada PowerPoint, ada macam-macam alat wasilah ta'lim, supaya jelas gambaran. Orang tengok takut. Tapi jangan tipu. Setengah penceramah ni dia ambil hadis palsu, kau cerita pelik-pelik. Kita kata jangan. Benda gaib, al-umurul ghaibiyah, perkara gaib, kita hanya mencerita, menukilkan daripada riwayat yang ada. Bukan kita mereka cerita. Jangan. Ni duk reka cerita ni kelebihan pergi melawat tempat tok ayah, tok syekh lah, macam-macam. Siapa dia yang bagi kuasa otoriti kepada awak untuk menyatakan demikian? Jangan duk reka-reka dalam agama. Baik, ayat yang terakhir, zuq innaka antal azizul karim. Zuq, rasalah. Di sini summa subbu fawqa ra'si zuq innaka antal azizul karim. Timbul soalan. Ayat ini menunjukkan bahawa Al-Azizul Karim, macam orang ahli neraka tu ada kemuliaan. Zuq, rasa, innaka antal azizul karim. Mu ni orang mulia. Kita mikir kata, mulia ke ahli neraka? Mulia ke ahli neraka? Sedangkan terdapat beberapa ayat yang menggambarkan kehinaan. Dalam surah Ghafir ayat 60, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka masuk neraka dalam keadaan hina. Dalam surah Ali Imran ayat 178, walahum azabum muhin, azab yang hina. Tiba-tiba macam mana pula dalam ayat ni Tuhan kata khuzuhu fa'tiluhu sawa'il jahim, campak dalam neraka. Jadi tiba-tiba ayat innaka antal azizul karim. Apa maksud dia? Tulis pelajar. Ada 3 makna. Makna yang pertama, kamu fi za'mika, pada sangkaan kamu, pada perasaan kamu, pada kamu rasa kamu tu mulia sangat. Rasalah azab, mu rasa mulia atas dunia ni, ambil. Satu. Makna yang kedua, ayat ini lebih kepada istihza, sarkastik, perli. Mulia ya, ambil. 2. Yang ketiga, kunta ta'tazzu, kamu sendiri bangga dengan dirimu, bukan kamu bangga dengan beriman kepada Allah, maka ambillah, rasalah. Itu ayat, makna ayat innaka antal azizul karim. Isu yang kedua dalam ayat yang sama, boleh ke kita namakan makhluk ini dengan nama yang diguna oleh Allah? Macam sini, Al-Aziz Al-Karim, nama Allah, sifat Allah Ta'ala.
Dan Allah Ta'ala sifatkan Nabi dia, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi raufur rahim, sedangkan raufur rahim juga nama Allah. Maka di sini para ulama berbahas tentang hujah, boleh tak kita guna nama-nama yang digunakan kepada Allah Ta'ala kepada makhluk. Dia kata kita kena tengok keadaan. Kalau nama khas seperti lafaz Allah, tak boleh guna pada orang lain. Mu jangan ambil nama ni giltak pada orang, ini Allah ni, la. Bila sebut pada Allah, orang nampak Allah, Tuhan, tak boleh. Habis kalau nak guna juga kena tambah abdun, Abdullah, barulah boleh. Ini siapa? Abdullah. Masa kita nak panggil, jangan panggil Allah saja. Allah, mari. Tak boleh. Abdullah. Orang Melayu tak apa, dia panggil lah. Lah, lagi. Pok lah, lagi. Dah lah, macam-macam. Itu bahasa Melayu. Sepatutnya lafzul jalalah, lafaz khas, tak boleh guna pada lain daripada Allah kecuali ditambah dengan kalimah abdun. Tapi ada lafaz lain lagi, lafaz-lafaz yang memberi makna yang pelbagai macam saya ni, Rahim, Al-Aziz, Al-Karim, Raufur Rahim, itu boleh digunakan. Tapi seeloknya kita nak guna, kalau nak namakan orang ni, kena dengan nama Abdun depan, Abdul Rauf, Abdul Aziz, Abdul Karim, lebih baik. Kalau kata Karim saja boleh, boleh juga, tapi dia panggil lafaz yang tidak khas kepada Allah saja. Itu perbahasa panjang lah dalam masalah ini. Sebab itu para pelajar sekalian, kalau nak buat nama anak kena mikir panjang, jangan duk bagi. Ana berkawan dengan orang-orang yang mari daripada Bangladesh, India, dia banyak guna ilahi, asyik ilahi. Kata aku nak panggil apa mu ni? Panggil ilahi. Ilahi mana Tuhanku, tak boleh panggil. Jadi payah. Jadi kita kena tak suruh letak nama-nama yang boleh mengelirukan, jangan. Letak nama hak mudah-mudah, senang. Pasal itulah kita nak tunjuk qudwah kepada orang ramai, anak kita satu nama ya. Tak payah dia main nama panjang-panjang. Ada kawan kita nama dia pernah pakai 2 kad nala. Panjang nama dia. Panggil, saya tak sebut nama, marah dia. Akhir kali dipanggil huruf yang paling pendek sekali. Dia panggil Kata mana nama panjang berjalo-jalo tu, panggil yang akhir kali. Muhammad pun tak panggil. Itu dia panggil menyusahkan anak-anak. Nak isi borang apa kena tulis panjang. Cikgu-cikgu pun cari kerja banyak duk nulis. Tulis satu saja anak. Panjang-panjang buat apa? Menyusahkan orang. Baiklah. Ayat ini juga, ayat yang sama ini mengajar kepada kita bahawa boleh azab itu secara fizikal dan secara perasaan, secara mental.